Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjejakkan kaki di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan bukan sahaja kaki yang menjejak, tetapi hati kita juga menjejak, membesarkan, mengesahkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pertemuan kali ini saya nak berbincang dengan muslimin sekalian tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Auf bin Malik radhiyallahu an. Auf bin Malik dia cerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bersama kami, tahu tak engkau, hampa semua ni tahu tak apa yang ditawarkan oleh Allah malam tadi kepada aku? Malam tadi punya cerita, Nabi dapat satu offer daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak bagi tahu offer apa yang Allah bagi tahu dia pada malam tu kepada para sahabat. Maka kata para sahabat, wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi saja tahu. Kami nak tahu apa offer yang Allah Taala bagi tahu kepada tuan pada malam tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu khayyarani baina ay yadkhula nisfu ummatil jannah wa baina asy-syafa'ah fakhtartu asy-syafa'ah. Nabi bagi tahu offer ni cukup menarik. Nabi kata Allah tawarkan kepada aku sama ada nak memasukkan separuh daripada umat aku ni ke dalam syurga, ataupun yang kedua boleh diberikan syafaat. Offer pertama, separuh daripada umat Nabi masuk dalam syurga. Offer yang kedua, kalau tak mau yang tu, Allah bagi chance untuk Nabi syafaat kepada umat dia. Tuan-tuan tahu apa yang Nabi pilih? Nabi pilih offer yang kedua. Nabi nak bagi syafaat kepada umat dia. Maka para sahabat pun eager to know, nak tahu. Dan mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya jadikan kami ni termasuk dalam golongan orang yang dapat syafaatmu. Oh, sahabat ni kalau dah Nabi bagi tahu, Nabi terima offer yang kedua daripada Allah, iaitu Nabi boleh bagi syafaat. Para sahabat berebut, ya Rasulullah, jadikan kami ni, sahabat kamu ni, untuk mendapat syafaat daripada engkau. Ya Nabi bagi tahu, syafaat hak aku minta ni adalah untuk semua Muslim, bukan saja daripada umat baginda, tapi semua Muslim yang hidup sejak zaman permulaan manusia sehinggalah akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Saja saya pilih hadis ni nak buka perbincangan kita tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana isi dia nanti akan melahirkan kegembiraan dan naknya kita kepada syafaat baginda. Dalam segi bahasa, syafaat atau asy-syaf'u itu maknanya genap.
Genap lawan dia ganjil. Itu dari sudut bahasa dia. So syafaat itu maksudnya menggenapkan sesuatu, iaitu dia membantu pihak lain melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh diri dia. Dia menyempurnakan sesuatu yang tak dapat dibuat oleh seseorang. Misal, kita ni menikah dengan satu orang perempuan, isteri kita lah. Ada benda isteri kita tak boleh buat. So, kitalah yang menggenapkan dia. Kitalah yang menyempurnakan apa yang dia tak boleh buat. Ada benda yang kita tak mampu buat. Bini kita lah yang menggenapkan kita, yang menyempurnakan hidup kita. Kita ni tak dan kerja banyak, tak dan nak masak. Bini kita masak, dia menggenapkan hidup kita. Dia menyempurnakan hidup kita. Bini kita tak reti isi minyak dalam tayar kereta. Contohlah. Dia nak reti, nak pam angin tu. Minyak pula, angin. Nak pam angin tu. Dia kata, saya tak reti bang, nak tekan apa. La ilaha illallah. Lah kita agak yang kena buat. Kita menyempurnakan, menggenapkan hidup dia. Jadi begitu saling melengkapkan. Jadi syafaat Nabi ni nak menggenapkan atau menyempurnakan hidup kita dekat akhirat, bila mana kita tak mampu nak dapat something yang besar, something yang baik untuk kita. Keputusan nanti di akhirat tak menyebelahi kita. Yang nak mai tolong ni apa? Syafaat. Itu maksud dia menggenapkan kehidupan kita. Bila kita bicarakan pada hari pembalasan, kita dibicarakan, kita disoal, kita dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penentu, pemutus kepada nasib kita. Pada hari itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Tiada siapa yang dapat bagi syafaat di sisi Allah melainkan izin dia. Siapa pun tak boleh tolong orang lain, tak boleh menyempurnakan hidup orang lain di saat akhirat itu melainkan dengan izin Allah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dapat memberikan syafaat, Nabi bersujud terlebih dahulu, minta izin daripada Allah untuk memberi syafaat. Dan keyakinan adanya syafaat ini itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana banyaknya hadis-hadis yang berkaitan tentang syafaat ini. Al-Qadhi Al-Iyad dia jelaskan ada sebilangan atau segolongan, segelintir manusia yang dia mengaku dia Islam. Contohnya puak Mu'tazilah, puak Khawarij, mereka menolak, mereka tak percaya adanya syafaat. Jadi nanti kalau tuan-tuan pergi ke tempat mana-mana luar negara, jumpa geng-geng ni, dia ada. Dia kata syafaat ni tak ada, masing-masing lah ikut amalan masing-masing, dia kata. Kita duk tercengang macam tu. Hak bercakap tu pakai dengan jubah, pakai dengan serban, macam ulama Islam kita duk tengok, dia cakap macam tu. Ketahuilah itu adalah daripada golongan serpihan yang dia mengaku Islam, tetapi dia adalah firqah yang berbeza, dinamakan Mu'tazilah dan juga Khawarij. Mereka menolak adanya syafaat itu. Bahkan kadang-kadang mereka buat keluar pula ayat Al-Quran yang menyokong kenyataan mereka yang kata tak adanya syafaat ini. Lagi kita rasa, sungguh ke ni? Maka ketahui Ahli Sunnah wal Jamaah dengan seyakinnya menyatakan pasti adanya syafaat ini. Muslimin yang dirahmati Allah, satu-satunya yang memiliki maqamul al-mahmud, maqam yang terpuji, yang kita duk baca doa
doa selepas daripada azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmud. Maqam mahmud, iaitu kedudukan yang terpuji satu-satunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sendiri yang bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli wa u'titu syafa'ah. Nabi kata, aku telah diberikan 5 perkara, 5 benda yang tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum daripada aku ini. Salah satunya memberi syafaat. Ini disebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Maknanya apa? Syafaat untuk semua umat ni, untuk semua Muslim. Nabi-nabi, rasul-rasul ni dia ada syafaat masing-masing, tapi untuk kaum dia saja. Tapi yang nak syafaat untuk seluruh yang ada di mahsyar itu, kepada kaum muslimin dan kepada siapa sahaja yang ada di situ, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang ada. Ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bila mana orang dah tak tahan duduk di mahsyar, tunggu di mahsyar ni saja, duduk tak orang kata apa, tunggu saja, tak buat apa. Tuan-tuan bayang, kita duduk terpacak dekat bus stop, duduk tunggu bas tu 8 hari, bas satu pun tak lalu. Jangan kata 8 hari, 8 jam terpacak ke itu pun kita dah boring lah. Ini ribuan tahun duk terpacak atas situ, duk tunggu. Tunggu apa? Tunggu Allah nak mulakan pengadilan dia, nak mulakan soal jawab dia, hisabnya. Tunggu tu saja ribuan tahun. Bukan tunggu saja, dengan panas mai daripada atas, mai daripada bawah, panas ni. Imam Ghazali kata apa? Jangan kamu sangka tanah yang di mahsyar itu tanah putih yang kamu tengok atas dunia ni, tetapi ia adalah tanah yang daripada api, panas mai. Hadis juga kata apa? Nanti matahari di mahsyar ni bukan macam matahari lah ni, didekatkan, panas sangat. Pasal-pasal gelisah, kena kita senang nak duduk macam tu, nak tunggu saja. Satu. Yang kedua, lapar yang teramat sangat. Bukan ada buah apa, bukan ada makanan apa, bukan ada jajan apa, tak ada apa kan itu. Lapar yang teramat sangat. Yang ketiga, dahaga yang terlampau. Rasa nak putih leher ni kerana terlampau dahaga. Kita puasa 11-12 jam, tahan makan tu pun jenuh dah. Lapar bukan main. Nak tengok lapar tak lapar, pergi bazar Ramadan tengok. Dia punya lapar tu tak cukup jari dia beli makan tu. Ini tunggu di situ saja ribuan tahun, lapar yang teramat, dahaga yang teramat sangat, letih yang teramat sangat. Tunggu tu saja, letih. Dan kemudian ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Semakin kurang ketakwaan dia, semakin tenggelam dia dalam peluhnya. Jadi time ni lah orang tak tahan dah, pi jumpa, pi cari nabi-nabi mereka ni. Mula-mula pi cari Nabi Adam alaihissalam, minta tolong syafaatkan kami ni supaya Allah Ta'ala percepatkan hisab. Kami tak larat dah tunggu di mahsyar ni. Nabi Adam kata, aku tak boleh. Aku ada satu salah dengan Allah, iaitu aku pergi makan buah yang Allah larang. Apa pergi minta kat Nabi lain, pergi berjujuk pula, pergi jumpa Nabi lain.
Saya ringkaskan, tak mau cerita detail. Depa pergi jumpa Nabi Nuh alaihi salam, depa pergi jumpa Nabi Musa alaihi salam, depa pergi jumpa Nabi Ibrahim terlebih dahulu, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semua nabi-nabi ini tak berani nak minta syafaat daripada Allah. Dan akhir sekali bila mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagindalah berkata, hampa jumpa orang yang betul. Kemudian Nabi bersujud seberapa lama dan mengucapkan tasbih, mengucapkan ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Allah, sehinggalah Allah sendiri kata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu daripada sujud, mintalah apa, aku akan tunaikan. Nabi minta satu, ya Allah, mulakan hisab. Maka ketika itulah semua makhluk sangat, kita kata apa, lega, kerana tak payah dah tunggu di mahsyar, mulakan hisab, tak apa lah. Walaupun mereka tahu hisab mereka ni boleh lepas ke tak boleh lepas, takut. Tapi tak larat dah sangat tunggu di mahsyar. Okey, itu disebut syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Begitu luas syafaat ini sehingga meliputi seluruh makhluk. Dan kemudian Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga ada meriwayatkan hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, iaitu pada hari kebangkitan, kata Nabi, semua umat manusia itu berlutut. Setiap umat akan mengikuti seorang Nabi dan berkata kepada dia, wahai fulan, tolonglah kami. Nabi lain menolak, Nabi itu menolak, sehinggalah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Allah menempatkan baginda di maqamul mahmud, maqam yang terpuji, iaitu Nabi dapat bagi syafaat kepada seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar itu. Syafaat dalam bentuk dipercepatkan hisab tanpa menunggu lama di padang mahsyar. Demikian syafaat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah. Selain daripada syafaat itu, baginda terus diizinkan untuk memberi syafaat, menolong umat dia yang memerlukan bantuan. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata baginda, setiap nabi memiliki doa yang pasti Allah kabulkan, dan aku menyimpan doa tersebut. Doa yang makbul tu setiap nabi akan dapat kuota dia. Nabi simpan doa makbul itu sebagai syafaat bagi umat dia di hari akhirat nanti. Dan syafaat ini sangat diperlukan kerana umat Nabi ini adalah umat yang paling ramai dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, bukan semua yang mencapai, kita kata, kesempurnaan amal, kesempurnaan iman. Kita sendiri pun tahu diri kita macam mana. Maka sebab itulah atas kelemahan nafsu kita, diri kita, takwa kita, maka kita sangat memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan syafaat engkau? Siapa yang paling dapat, paling seronok dengan syafaat engkau? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, aku dah agak kau akan jadi orang pertama yang tanya soalan ni. Sebab Nabi dah agak Abu Hurairah yang tanya, sebab Abu Hurairah ni adalah orang yang paling suka kepada hadis Nabi.
Maknanya kalau Nabi ni duduk di depan nak sampaikan hadis, Abu Hurairah mai duduk depan dulu. Dia antara orang yang awal duduk. Antara sebab kenapa dia orang yang awal, sebab tempat tinggal dia adalah di Masjid Nabawi. Abu Hurairah tak ada rumah sebelum dia kahwin. Dia tak ada rumah. Dia homeless. Tapi dialah orang yang antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab itu bila kita baca hadis, duk jumpa Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Banyak sungguh. Karena dia adalah orang yang paling nak tahu pasal hadis Nabi SAW. Orang yang first mai duduk depan Nabi. Antara orang yang terawal. Sebab rumah dia di dalam Masjid Nabawi je. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, dia ada satu kawasan di belakang makam Nabi tu, ditinggikan sedikit. Kalau kita ni lantai biasa ni, lantai dia tinggi sikit dan ada pagar kecil. Itu kawasan homeless pada zaman Rasulullah duduk. Antaranya Abu Hurairah ni itu kawasan dia. Okey, baik. Jadi Abu Hurairah tanya, siapa orang yang paling seronok dengan syafaat engkau? Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling bahagia, paling seronok dengan syafaat aku pada hari kiamat nanti ialah orang yang pernah mengucapkan syahadah tidak ada Tuhan selain Allah dengan ikhlas dari dasar hati dia. Itulah orang yang paling seronok akan dapat syafaat Nabi. Orang yang ikhlas dia dengan Islam, mengucapkan kalimah la ilaha illallah daripada dasar hati dia. Maka orang yang mengetahui hakikat ni, kita lah sepatutnya, bagi kita ini merasa diri kita telah banyak melakukan dosa, maka selalulah kita mengharapkan bantuan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan macam mana nak dapat syafaat Nabi ni? Usahakan memperbanyakkan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ni banyak, tuan-tuan. Kita lihat macam mana akhlak Nabi dengan orang sesama Muslim, dengan non-Muslim. Akhlak Nabi dengan cucu baginda, dengan anak-anak baginda, dengan isteri-isteri baginda. Tiru sunnah Nabi. Contohnya kita ni lah, biasanya lelaki ni balik rumah macam big boss lah, kan, duduk kat sofa, tengok handset, tengok TV. Bini duduk berperang kat dapur tu, tungtang, tak tahu perang apa. Bunyi macam perang. Kita duduk buat relax lagi. Tuan-tuan tahu tak, Nabi ni bila dia dapat makanan, misalnya pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan sepotong kaki kambing, maka Nabi lah yang pegang kaki tersebut, Aisyah lah yang sedang potong daging dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Tolong bini kat rumah tu. Itu sunnah Nabi, tuan-tuan. Namun berapa ramai hak tolong bini dia, mempermudahkan urusan rumah. Kita tak boleh beralasan kita ni penat kerja. Nabi lebih penat lagi berdakwah, diancam lagi. Tapi Nabi tetap baik dengan isteri dia. Itu antara sunnah Nabi yang dilupakan. Tuan-tuan boleh lihat, kalau nak cerita sunnah Nabi ni cukup banyaklah. Tawaduk baginda, akhlak juga. Tawaduk baginda ni, Masya Allah. Walaupun Nabi boleh sebut je, aku nak sekian, dapat. Para sahabat ni standby dah. Kalau nak apa saja, insya-Allah dapat. Tapi kehidupan baginda ni
cukup merendah diri. Biarpun kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, siapa dia? Business woman, bukan kat Mekah, worldwide tuan-tuan. Tapi tak pernah sombong dengan orang. Nabi boleh makan dengan orang-orang fakir miskin, duduk sekali, apa yang fakir miskin makan, dia boleh makan, tuan-tuan. Nabi boleh dalam perjalanan pergi keluar kota dan sebagainya, Nabi boleh naik unta yang terbaik. Tapi kalau dah sahabat offer untuk Nabi naik keldai, Nabi boleh naik keldai, tak ada masalah. Nabi boleh naik baral, tak ada masalah. Bahkan Nabi suka bonceng orang kat belakang. Nabi drive kenderaan tu, sahabat bonceng kat belakang. Tuan-tuan bayang, kita bos, kita drive tukang kebun kita duduk kat belakang. Berani tak berani buat? Kata mana boleh, dia lah kena drive, aku duduk kat belakang, kan? Tapi tak, Nabi drive. Allah, tawaduk hidup Nabi ni. Begitu juga dengan non-Muslim. Tak ada Nabi kasar-kasar, tak ada hina-hina, tak ada. Bahkan Nabi hormat dia sebagai manusia, dilayan sebagai manusia. Tutur kata Nabi, senyum Nabi, semua dipelihara. Sehingga kan orang yang mula-mula memusuhi Nabi, first time tengok Nabi, akhlak dia saja, sudah terpesona dengan Islam. Berapa banyak kejahatan yang dibuat oleh jiran Nabi kepada dia. Akhirnya apa? Kerana Nabi SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dia dengan kebaikan, akhirnya dia masuk Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sunnah Nabi dalam akhlak, sunnah Nabi dalam ibadah, sunnah Nabi di dalam akidah. Semua itu perlu diikuti, yang boleh diikuti. Okey. Yang kedua, banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni ada cukup banyak, tuan-tuan. Banyak sangat selawat. Selain daripada selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca tiap-tiap hari di dalam semayang. Ni hari Jumaat, itu time yang kita selalu diperingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai kamu yang mengaku beriman, selawatlah kepada baginda. Setiap selawat yang kita ucapkan itu sampai kepada baginda, pasti akan disampaikan kepada baginda dan baginda akan menjawabnya. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebutkan bagi nak dapat syafaat Nabi, ialah bila setiap kali kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengok diri kita, kita ambil peduli ataupun tidak, jawab ataupun tidak, itu maksud dia. Tentang Nabi kata, siapa yang menjawab azan sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, sehingga akhir yang kita duk baca tu, maka baginya syafaat aku. Nabi bagi tahu benda mudah yang tiap-tiap hari yang kita boleh buat dan dapat syafaat Nabi. Itu apa? Jawab azan dan baca doa selepas azan. Kerana apa? Kerana di dalam doa tersebut disebutkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah tu apa? Itu satu tempat di dalam syurga Firdaus
yang paling tertinggi, paling hebat, yang hanya boleh dimasuki oleh seorang sahaja. Nabi kata, aku berharap akulah yang dapat memasukinya. Siapa yang menjawab azan sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin, kemudian membaca doa di akhir azan tersebut, maka aku bagi syafaat kepada dia. Itu janji Nabi. Maka jangan tinggal. Rugi kalau kita ignore laungan azan dan juga bacaan doa selepas azan. Kita praktikkan start daripada sa'i azan dan seterusnya, dengan harapan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang berdoa wasilah untuk aku, maka pasti dia akan dapat syafaat aku. Maknanya siapa yang doa di akhir azan itu, pasti Nabi akan memberi syafaat kepada dia. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberikan kita satu suntikan untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam sunnah Nabi. Banyakkan selawat kepada Nabi dan jangan lupa jawab azan dan doa untuk Nabi di akhir azan tersebut dengan doa yang biasa kita telah amalkan. Perbanyakkan perkara itu, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.